إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا إلى Tuan Guru Haji Abdul Rahman وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat sebelah baris yang kedua daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun. Ini satu perceraian, masalah yang kedua kepada masalah yang ketiga. Faslun yang ketiga pada menyatakan adab sembahyang berjemaah. Cara-cara tata tertib kita nak sembahyang berjemaah. Dan sekurang hasil berjemaah ialah imam dan makmum. Dan bermula sekurangnya, yakni sekurang bagi nak hasil ke jemaah tu ialah ada seorang imam dan ada makmum, cukuplah. Cuma semakin ramai ahli jemaah semakin banyak pahala. Dia bergantung juga kepada ramai dan kurang ahli jemaah. Nanti dia akan sebut kepada kita masjid yang mana afdal kita berjemaah. Masjid yang afdal kita berjemaah ialah masjid yang ramai ahli jemaah dia. Tetapi terkadang ada juga berlaku masalah masjid yang sedikit ahli jemaah lebih afdal daripada masjid yang ramai ahli jemaah. Ada juga. Lagi akan datang insya-Allah. Fasal yang ketiga pada menyatakan adab sembahyang berjemaah dan bermula sekurangnya, yakni sekurang berjemaah ialah imam dan makmum. Dan jikalau sembahyang seorang dengan berjemaah, masalah sikit. Kalau seorang sembahyang berjemaah tiada khusyuk, ada. Tak. Saya Ustaz kalau mari ramai tak khusyuk. Mari seorang lagi tak khusyuk. Kita ni cuma masalah dia nak buat sekarang ni, masalah kalau sembahyang berjemaah tidak khusyuk,
Dan jikalau sembahyang seorang dapat khusyuk, apa khusyuk? Iaitu ketetapan di dalam solat. Bukan sekadar tetapnya anggota, tetapi tetap juga hati kita saat ni. Betul-betul tuju dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah khusyuk anggota badan ni memberi kesan kepada khusyuknya hati. Sebab tu Nabi SAW bila melihat orang saat ni tu pada solat banyak dia bergerak, maka Nabi SAW duk sebut kata menunjuk kepada tidak tetapnya hati. Dia orang panggil bila hati kita ni tetap, maka dia memberi kesan kepada anggota kita pun tetap. Supaya kita ni takut pada Allah Ta'ala. Di hati kita takut pada Allah, di anggota badan kita pun jadi takut juga pada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tu orang panggil kesan luar ni menunjukkan kepada kesan daripada dalamnya kita seseorang tadi. Sebab itulah anggota kita ni sebolehnya jangan bergerak banyak ketika mana solat. Bahkan dalam mazhab kita Syafi'i, kalau bergerak 3 kali berturut-turut menunjuk kepada apa? Kalau bergerak 3 kali berturut-turut pada anggota besar membatalkan solat. Maka berjemaah aula. Tu jawapan dia tu. Jawapan bagi orang yang mari kata dia semaya ramai-ramai ni saya tak khusyuk ramai. Tak duduk hipik-hipik. Halau ni tak hipik dah, tak mari juga. Kata dia kata macam-macam lah alasan ni. Dah tak nak mari juga. Jikalau seorang semaya seorang dapat kalau semaya seorang dapat khusyuk, maka berjemaah tu aula. Tu jawab bagi masalah tadi. Walaupun kata semaya berjemaah tu aula, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan sembahyang seorang dengan khusyuk itu lebih afdal. Ada. Terutama ulama dalam bidang ilmu tasawuf, kerana khusyuk ni merupakan satu benda yang besar dituntut dalam solat. Dalam ibadat solat kita, benda yang sangat besar hak kita nak tutupnya ialah kesempurnaan dia ialah khusyuk. Tetapi hak mana ulama fuqaha kebanyakannya mengutamakan bagi solat berjemaah lah. Kenapa kalau buat dalil dengan kata tak dapat khusyuk gini lama tak mari jemaah. Dalil kata saya tak dapat khusyuk. Tu menjadi kesukaran lah pula. Jadi kita duk makan syariat ni duduk main hak syariat dulu. Dia kadang-kadang setengah orang ni dia tak mari jemaah ni. Ni peringkat aulia ni bukan hak kita ni. Setengah daripada mereka tak mari jemaah ni ada juga apa? Tak boleh tengok hak ni muka tu. Dah, bukan muka orang. Dia nak mari duduk jemaah mana? Tu ada juga setengah ulama tu, aulia tu buka ke kasyaf bagi mereka. Tak dapat nak sembahyang ramai-ramai. Tu jadi orang paling kesukaran pula bagi dia. Nak duduk di masyarakat tadi. Cuma kita kata dengan ramai-ramai kita tak ada lah gitu. Dan jemaah pada Jumaat tu berapa masalah dah tu? 2 masalah dah. Yang pertamanya masalah nak hasil ke jemaah. Yang kedua masalah khusyuk. Dan jemaah pada Jumaat afdal. Ni masalah hak mana jemaah hak kita nak utamakan. Dan jemaah pada Jumaat afdal. Afdal ni maksudnya hak paling banyak sekali pahala ganjaran berjemaah ialah Jumaat lah. Bahkan berdosa nah kalau orang jatuh saat ni tak mari Jumaat. Jadi hak selebihnya bagi solat tadi tu ialah berjemaah pada Jumaat. Kemudian subuhnya subuh hari Jumaat. Maksud katanya ejak semampu-mampunya subuh hari Jumaat tu kita kena jaga betul. Nak dibanding dengan subuh hari lain tu, subuh hari Jumaat lebih kita kena jaga. Sebab orang panggil ke afdal dia tu lebih daripada subuh yang lain. Kemudian subuh yang lainnya lain daripada subuh hari Jumaat. Hari Sabtu, hari Ahad. Jadi hari lain ni tak ada beza dalam agama kita.
Pada keutamaannya Jumaat ya. Tu lebih pada minggu tu. Ada pun lebih pada bulan ni kan. Kita kata bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan diharamkan. Bulan Ramadan, tu lebih lagi lah. Lebih pada mana kan Lailatul Qadar. Kemudian Isyak. Isyak tu nak jaga. Jumaat, subuh, Isyak, kemudian Asar. Kalau Isyak ni kita nampak lah ni. Apa keutamaan pada Isyaknya? Sebabnya solat pada Isyak ni alamat bagi beza antara munafik dengan mukmin. Orang munafik dia tak mari dua waktu ni, subuh dan Isyak. Jadi oleh kerana itulah lebih sekali solat berjemaah subuh dan solat berjemaah Isyak. Lagi pula datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyatakan kelebihan Isyak dan subuh ni. Di antaranya siapa dia yang solat berjemaah pada subuh, ada seumpama dia siapa dia solat berjemaah pada Isyak seumpama dia telah bangun pada separuh malam. Dan siapa dia yang berjemaah pada subuh seumpama dia telah bangun pada sekalian malam. Lagi pula waktu Isyak, waktu-waktu jadi itulah kelebihan pada waktu Isyak dan waktu subuh tu ada dalam hadis. Kemudian Asar ada hadis juga. Man sallal bardain dakhalal jannah bighairi hisab. Ada hadis. Barang siapa sembahyang dua bardain, itu sembahyang fajar dan sembahyang asar, berjemaah, nescaya masuk syurga dengan tiada hisab. Kemudian zuhur, kemudian maghrib. Dan zuhur kita kena utamakan, kemudian maghrib. Dan jemaah di dalam masjid bagi lain daripada perempuan afdal. Maksud katanya kan? Maksud katanya lebih utama semaya dalam masjid daripada semaya luar masjid. Bagi orang lain pada perempuan, ada orang perempuan afdal di rumah lah, berjemaah dia di rumah afdalnya. Itu semata-mata masalah jemaah. Lepas tu orang perempuan ni nak mari ke masjid, makruh lah bagi orang muda-mudi. Tapi kalau mari masjid dia tak mari sebab makruh, lepas tu kita berderak kursi. Waktu mau nak mari masjid lah weh. Tak berderak kursi boleh, mari masjid tak boleh. Ni orang paling masalah semata-mata semaya ni. Bukan masalah kalau ada mengajar, ada pengajian fardu ain ke pula, lebih-lebih lagi lah. Ini semata-mata semaya yang ni. Tapi nak ya kata kalau lah duk berderak kursi gitu, baik mari duk semaya lah, berjemaah di masjid. Sebab dia bimbang pada fitnah. Jadi bimbang takut kena ganggu dan sebagainya. Jadi kalau duduk di rumah tu lebih berbahaya daripada main masjid kan? Main masjid lah. Sebab orang kata makruh tu asalnya sebab bimbang berlaku gangguan ke atas diri dia. Ni walaupun dia tak pakai wangi-wangi ni. Ada pun orang tua mari masjid lah. Tapi kalau orang tua tu pakai wangi-wangi, makruh juga ke masjid. Itu nak kena jaga. Ya sebab tak sewui kita orang perempuan ni tak sewui tak sewui lelaki ni tertarik kepada kita, tak sewui agama tawi. Kemudian maghrib dan jemaah di dalam masjid bagi lain daripada perempuan afdal. Dan jemaah yakni manakala jemaah perempuan pula afdal di rumah. Tapi duduk maya rumah tak maya berjemaah pula. Mak dia ada, anak ada, pakat maya sore-sore. Rugilah.
Dan hadis perempuan-perempuan yakni hak muda-muda, ada hak muda-mudi ni akan masjid pada jemaah laki-laki makruh. Makruh bagi siapa? Yang muda-muda. Tiada yakni tiada makruh yang tua-tua. Hak tua-tua tak ada siapa yang kosek dah. Tak gua nak ada. Kau nak kosek lagi hak tua? Ada ni. Oh, berlaku dia. Ada supaya tak ada ni, hak tua, hak muda-mudi ni. Tak. Kalau dia tak kosek kita, kita kosek dia. Bapa tu kerana takut pada fitnah. Bimbing fitnah ni lah. Ni. Diganggu dia ataupun dia mengganggu ke orang. Jadi orang pun terkena fitnah sebab dia. Sebab tu masalah kalau semaya tu kami Rasulullah SAW hak laki depan, hak puai belakang. Kemudian hak keluar dulu ni, hak puai dulu keluar, baru hak lelaki keluar. Nak jaga macam-macam lah ni. Makruh bagi muda-muda, tiada yang tua-tua kerana takut pada fitnah. Dan jika hasisas itu ni masalah berjemaah di masjid, afdal tu walaupun sedikit dah, jemaah tu sedikit ya, tapi nak dibandingkan dengan sebab masjid, maka lebih utama di masjid. Dan jika muwafaqah sembahyang qada imam dengan qada makmum, sunat berjemaah. Tu makmum tertinggal subuh, tu imam pun tertinggal subuh, maka sunatlah qada. Bukan sunat qada, maksudnya sunat qada secara berjemaah. Bertidur jalan. Sebab makruf. Fi zihni kaya panggil. Maka sunatlah qada secara berjemaah. Tu kan ada berlaku di Nabi SAW. Gak berlaku gitu kan Nabi, bukan nak kata Nabi Allah leno molek tidur, bukan gitu. Berlaku di Nabi SAW pernah kata tertinggal ke subuh saat ni tu, bukan sebab Nabi ni leno kau tidur kau ada kalah penafsu ke dak. Patu atas dasar apa berlaku gitu, nak ajar ke syariat. Dak. Kalau tak berlaku gitu tak erti ke syariat. Dalam Muwatta Imam Malik pun ada berkenaan dengan hadis tu. Pada hadis lain pun ada berkenaan dengan Nabi SAW tadi tu, ada tertinggal pada subuh. Bukan Nabi SAW saja, sahabat-sahabat lain letih balik pergi dan sebagainya. Tapi Nabi SAW masih lagi mengejar ke solat sunat subuh. Nak yang kata walaupun kita saat itu terlewat bangun ke guana, kita ni memang lewat bangun sama. Nabi SAW tu nak belajar syariat ya. Keluar waktu tu. Jadi maksudnya walaupun kata lewat bangun ke guana, maka qada dah juga orang panggil solat sunat subuh tu. Kerana solat sunat subuh tu khairum minad dunya wa ma fiha ni. Dan jika tiada muwafaqah seperti zuhur dan asar, ikutlah imam zuhur ko, kita zuhur ko, seorang lagi asar, maka iaitu ada hukum bagi solat berjemaah tu khilaful aula. Apa khilaful aula? Menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utamanya kita solat di belakang orang yang sejenis dengan kita pada jenis solat. Kalau asar di belakang asar, zuhur di belakang zuhur, ni kita ikut zuhur dengan asar ataupun asar dengan zuhur, khilaful aula. Khilaful aula ni antara harus dengan makruh lah. Hukum dia duduk tengah-tengah tu. Tidaklah siapa makruh, tidaklah siapa harus. Tidak makruh. Tidak makruh. Khilaful aula ni bukan makruh. Seperti sembahyang tunai di belakang qada. Tunai di belakang qada. Dan akas yakni qada di belakang tunai, hukumnya pun khilaful aula. Dan fardu di belakang sunat, ni contoh mudah bulan Ramadan lah. Fardu di belakang sunat mana? Kita solat isyak ikut imam solat tarawih. Tak fardu di belakang hak sunat. Dan akasnya ni sunat di belakang fardu. Jangan nak berlaku ni. Nak solat sunat di belakang hak fardu.
sama juga hukumnya khilaful aula. Dan jika berlawanan sembahyang, yakni antara sembahyang di masjid seorang, dah di masjid seorang, ni ia lebih pada apa ni? Lebih pada tempat. Dan sembahyang di luar masjid berjemaah, ni lebih pada diri solat. Ni, mari masjid kita seorang. Kalau sembahyang rumah, ada sembahyang dengan anak bini. Mana kita nak dahulukan ni? Masjid ke? Apa nama ni? Di luar masjid. Jawabnya, hendaklah didahulukan jemaah. Itu sunnah. Maksudnya apa? Kelebihan pada diri ibadat diutamakan kelebihan daripada tempat bagi ibadat. Kelebihan berjemaah tu lebih kita nak utamakan daripada masjid. Hak molek gak masjid berjemaah lah. Tak? Kita ajak anak bini di jemaah masjid. Hak tu lebih utama. Bapa di tempat tu kita nak pergi berjalan ke masjid tu pun kelebihan pula. Tak selaka. Diakak ke orang panggil, diapu ke dosa, kiparat ke dosa, diakak ke darjat, diberikan ganjaran pahala, selaka tu baru. Nak pergi masjid tak lebih pada selaka. Lepas tu berjemaah pula. Tu modal sekali lah. Kerana kelebihan bapa dia kata didahulukan jemaah. Ni ada dah ni. Kerana kelebihan bergantung dengan diri ibadat. Mana diri ibadat? Iaitu berjemaah. Aula, iaitu terlebih diutamakan daripada kelebihan bergantung dengan tempat ibadat, iaitu masjid. Nampak kalau orang tanya kita situasi gitu, kita nak jawab kan? Dia kata, ustaz, amah mai rumah berjemaah dengan amah mai masjid seorang, mana lebih utama? Jawab kata, mai masjid berjemaah tu lebih utama. Jawab gitu. Nak jemaah mana utama? Nak bini ke masjid tu lebih utama. Lepas tu kalau salah satu tu dahulu ke berjemaah. Dan sunat ulangi sembahyang fardu berjemaah, yakni dengan berjemaah. Bapa? Kerana syarat dia dah. Ni kita ayat awal kita lagi dah. Syarat bagi nak melaksanakan i'adah, ni solat ulangi ni mestilah dengan cara berjemaah. Jikalau yang pertama sudah berjemaah sekalipun tu raya. Nak kata sunat juga berjemaah tadi tu, walaupun yang pertama tu kita telah berjemaah. Dan tiada sunat lebih daripada sekali, dan tiada sunat yakni makruh lah. Patu ni atas kaul yang muktamad ni. Dan tiada sunat yakni makruh atas kaul yang muktamadnya lebih daripada sekali. Maksudnya i'adah tu sekali, kata sunat. Sembahyang fardu sekali, patut i'adah sekali. Patut pada kali-kali yang lain tu tak sunat dah. Dan jatuh yang kedua sunat. Apa jatuh yang kedua? Maksudnya solat i'adah lah. Solat i'adah yang pertama tu. Jadi orang panggil solat fardu yang pertama, solat i'adah yang kedua. Jadi solat i'adah yang kedua tu jadi i'adah bagi yang pertama. Gitu deh. Dan jatuh yang kedua sembahyang yang kedua tu sunat. Gitu. Dan wajiblah niat mengikut imam. Mana wajib niat mengikut imam ni? Solat i'adah tu. Solat i'adah tu wajib kita niat ikut imam. Bila? Di dalam takbiratul ihram. Kita dah sebut dah. Solat i'adah wajib berjemaah. Bila wajib berjemaah, wajib kita niat ikut imam di dalam takbiratul ihram lagi. Kalau niat lepas pada takbir, tak sah. Tak kerana syarat bagi kita nak ulangi ni mesti berjemaah. Syarat dia dah. Maka kena nak ulangi tu berjemaah, maka mesti kena niat jadi makmum, berimam tadi tu pada takbiratul ihram. Kenapa? Kena orang panggil kena apa nama ni? Muqaranah, menyertakan niat di dalam takbir.
Dan wajiblah niat mengikut imam di dalam takbiratul ihram. Dan wajiblah imam meniat jadi imam di dalam takbiratul ihram juga. Juga yakni seperti mana hukum bagi makmum. Patut tulislah. Itu pun jika imam tu solat iadah. Hak kata imam pun kena niat jadi imam juga dalam takbir tu. Seperti mana makmum. Itu jika imam pun solat iadah. Maksudnya mana? Kalau ke imam tu dia baru solat tunai yang pertama kali, tak wajib dia niat menjadi imam. Hanya sunat juga hukum dia. Hanya sunat juga hukum dia. Tak siapa tanggung wajib. Ni. Bapa makmum kena niat jadi makmum, imam kena niat jadi imam dalam takbir kena muqaranah kerana ilah dianya boleh ulangi itu solat. Syarat yakni dengan syarat berjemaah. Tak dengan syarat berjemaah. Maksudnya kalau tak berjemaah memang tak boleh nak ulangi solat tadi. Kecuali qada. Qada tu lain. Ni. Qada tu bukan ulang, ganti, hak tak buat. Dan jika nyata punah sembahyang pertama. Ni. Kalau katakanlah kita sembahyang dah yang pertama fardu, kemudian kita solat pula iadah, tiba-tiba lepas pada solat iadah tu nyata kata solat yang pertama yang kita kerjakan itu rosak. Rosak sama ada pada niat ke, rosak pada tak cukup syarat ke, tak cukup rukun ke. Ikutlah punah ini pada syarat. Tiada memadai oleh yang kedua, ganti yang pertama. Ni. Tiada memadai oleh yang kedua. Yang kedua ni sembahyang yang kedua. Mana sembahyang kedua? Solat iadah tu lah. Ni. Walaupun kita buat kena dah dengan cara solat iadah saat ni, tak memadai dia tu nak ganti bagi solat yang pertama, hak fardu, hak tunai, hak tak solat dia. Kata tiada memadai itu, ada pendapat yang muktamad di sisi Imam Nawawi. Ada kaul yang muktamad di sisi Imam Nawawi, hak kata tak sahnya. Dan Syekh Ibnu Hajar ni bagi Imam Nawawi dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami khilaf. Aku luzalika aku menyatakan demikian itu tak menyalahi bagi pendapat Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi maksudnya Syekh Zakaria Al-Ansari kata sah lah tu, sebab kata khilaf bagi pendapat Syekh Zakaria kerana mengikut bagi Ibnu Imam dan Ghazali, Imam Ghazali. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, memada ganti yang kedua, yakni sembahyang yang kedua. Sembahyang mana yang kedua? Iaitu solat iadah tu lah. Jika ia seorang niat dengan sembahyang kedua akan fardu. Ada qaid juga kan? Nampak tak? Nampak kan ada? Kalau ada qaid mana? Kalau kata dia niat fardu pada solat iadah tadi, dia solat dah yang pertama sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Lepas pada sembahyang fardu zuhur tadi dia pun niat iadah pula solat kali kedua. Tak sahaja aku solat fardu zuhur iadahkan Allah Taala. Kemudiannya nyata lepas pada tu solat yang pertama dia tu tak sah. Ni, tak sah nyata di dia. Tak ambil sembahyang ke umpamanya. Lepas tu boleh ke solat iadah dia tu nak ganti? Katanya sampai saat ni Imam Nawawi tak boleh. Tapi katanya Syekh Zakaria Al-Ansari boleh. Tapi syarat dianya kalau masa dia solat iadah tu dia niat akan fardu. Saja aku sembahyang fardu zuhur iadah. Masa tu kalau dia niat ke fardu masa dua iadah, boleh ganti iadah tu bagi hak fardu. Tapi kalau dia tak niat iadah, maka tak boleh hak iadah tu nak ganti ke fardu hak tak sah tadi.
sama ada pada pendapat Imam Nawawi ataupun pada pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari pun tak boleh jugalah. Dan sembahyang jemaah serta sesah situ qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan sembahyang berjemaah serta perhimpunan yang banyak afdal daripada yang sedikit, yakni daripada perhimpunan yang sedikit. Tu hak seperti mana kita sebut tadilah. Ada ni kata ramai ni afdal daripada sedikit ni, kalau sama-sama masjid lah tu. Kalau sama-sama masjid A ramai, masjid B sikit, afdal mai masjid A. Ataupun sama-sama lain pada masjid. Adapun masjid dia dah kata saat ni masjid ni apa saat ni lebih afdal daripada semayang daripada tempat lain. Kecuali kalau memang masjid tu seorang diri, semayang tempat lain tu ramai, ada berjemaah, maka berjemaah tu lebih utama. Tapi kalau katakanlah di rumah berjemaah, di masjid pun berjemaah, di masjid jemaah sedikit, kalau masjid sedikit tapi di rumah berjemaah lama, maka afdal berjemaah di masjid walaupun sedikit. Dan sebab berjemaah juga. Cuma kata jemaah yang ramai lebih afdal pada tempat jemaah sedikit ni kalau sama taraf, masjid dengan masjid, ataupun yang lain daripada masjid dengan hak tidak masjid. Dan sembahyang jemaah, jadi kena gitu mau nak perhati dia. Dah. Kalau tanya orang, mana sembahyang afdal kita pergi jemaah? Sembahyang rumah dekat. Dekat. Tak jumpa dalam kitab kata gitu. Ada dalam kitab kata afdal berjemaah di rumah masjid yang berdekatan dengan rumah. Ada jumpa. Tahu ada kitab lain. Kalau dalam kitab ni tak sekadar ada pengaji lah. Afdal dia suruh sembahyang tempat orang mau orang. Dan tu tak ada koik lagi tu. Lalu kata bina tu hak syubhat, hak sedikit ni bina dia nya tidak syubhat, tidak ada riba. Gapo hak tu lebih afdal sedikit walaupun ada hak ni ramai. Kita tengok bawah. Dan sembahyang jemaah serta perhimpunan yang banyak afdal, yakni aksarus sawab, daripada yang sedikit jemaah pada tempat hak tak ramai orang. Boleh faham sebut boleh faham. Melainkan ada istisna dia, ada pengecualian dia. Melainkan apa maksud dia melainkan ji? Melainkan apa maksud dia? Maksudnya tempat yang sedikit lebih afdal daripada tempat yang ramai. Tu. Melainkan ada juga situasi-situasi kita pergi semayang tempat orang tak ramai tu lebih afdal daripada kita pergi semayang tempat orang sedikit, lebih afdal daripada pergi tempat ramai ramai, kerana seumpama bid'ah imam. Tu imam bid'ah ni. Mubtadi' ni. Orang hak mengajarkan bid'ah lah, tu imam bid'ah ni. Bid'ah tak bawa pada kufur. Kalau bid'ah bawa pada kufur tak sah dah mengikut dia. Tu ada dari kitab ada sebut berkenaan dengan imam yang bid'ah bawa pada kufur. Dalam kitab Sulh Sibiyah disebut seumpama kaum muda yang menyatakan Nabi Ibrahim menipu secara hakiki, bukan secara zahir saja. Hak masalah dia kata tanya hak dulu ada satu. Kalau kata Nabi Ibrahim nipu betul-betul hakikat, tu buat pada kufur tu. Seperti dia menyerupakan Tuhan dengan makhluk, betul-betul. Tu rasa akidah tu kufur. Nanti ada setengah tu orang panggil
Tak bawa pada pupuk lagi, ada bawa pada pupuk. Ni. Ya Tuhan, tu ada tangan tapi tak serupa kita. Umpama ni. Hak layak bagi dia, tu boleh lagi. Hak tangan betul tangan. Nak rosak tu. Bahaya sekali, tak nak dia ikut dia tu. Tak. Jadi Tuhan ni serupa dengan makhluk pula dah. Tak boleh gitulah. Malaikat kalau seumpama bid'ah iman. Bid'ah ni bukannya kata wak mulu. Tak, ya bid'ah ni ya bukan hukum bid'ah ni. Ya tak, orang panggil bid'ah ni, orang panggil kelakuan hak tak ada berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada nabi dak lakukan. Lepas tu mari dak buat. Tu bukan hukum. Lepas tu baru nak tak pula bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunnah, bid'ah wajib. Supaya ulama mai duk buku kita agama lah. Tak? Orang kata bid'ah ni hak benda hak tidak berkaitan dengan agama, benda berkaitan apa ni? Benda hak berkaitan dengan agama. Bid'ah kalau tak berkaitan dengan agama tak apa. Apa tu ulama mai duk tulis buku, duk tulis Quran ni tak berkaitan dengan agama apa? Dah. Hamba kata dengan agama jelas-jelas. Lepas tu dia tahap mana? Wajib ke sunat ke makruh ke haram. Ulama benar haram. Salafun salih dulu benar haram. Jadi ciri kita pada hak dulu. Wajib ni wajib. Apa wajib? Kerana nak menjaga ke agama saat itu. Dak atas dia tu wajib. Supaya ulama membahagi ke hukum-hukum dan tajwid, letak nama dan sebagainya. Itu wajib atas mereka tu. Kerana nak menjaga kesilapan orang awam pada membaca Al-Quran. Ini dah mudah sangat agak. Tak. Kata apa kata dengan agama bid'ah. Kau demo buat tu pun bid'ah banyak mana dah tu. Demo dah kata sahih, dhaif, maudhu, hasan. Zaman Nabi mana ada? Kau hadis tak berkaitan dengan agama. Kata hadis tak berkaitan dengan agama pula lah. Tak tahu pula lah. Bid'ah tu. Jadi hak di sini maksud kata bid'ahnya bid'ah hak haram, bid'ah hak makruh, bid'ah hak dikeji pada syarak. Seumpama bid'ah pada akidah, tu dalam i'anah tu tadi ni sebut, bukan saya sebut. Sebab tu dia tak senang ngaji mana kita dekat ulama ni. Kena kata bukti dia buat tadi. Ni bid'ah pada akidah. So pasal ni serupa ke Tuhan dengan makhluk. Hak tu duduk ada khilaf lagi. Kalau hak memang membawa pada syirik, membawa kepada rasa akidah, tu tak nak ikutlah tu bid'ah membawa pada pupuk, tak diikut dalam iman tu nya. Melainkan kerana seumpama bid'ah iman, hidup panjang hak sunat, bid'ahnya buat tu. Orang suruh pendek lagi panjang, orang suruh panjang lagi pendek. Umpamanya tu. Melainkan kerana seumpama bid'ah, tapi hak tu kuranglah tidak faham. Kurang molek dan solat. Bagi puak yang banyak, tu banyak kadang-kadang kita tak iman maya gorek supaya semaya subuh dah. Yang tarik panjang. Gorek ni kalau bolehnya tak payahlah Al-Baqarah ni. Tak. Kalau Al-Baqarah juga pendek-pendek ada. Ni habis 2-3 muka tu tak jumpa kita ni. Tak tahu kita takut jumpa. Lagi pulaknya cuma hanya dah hilang. Masalah orang panggil kalau solat hak panjang. Baca surah yang sempurna dengan satu surah dengan yang tak sempurna pada satu surah. Moleknya kita ambil ayat yang sempurna satu surah. Cuma kalau ada yang memperlakukan juga dah ambil ayat yang tak sempurna satu surah, tu pun ada khilaf. Tapi kalau solat hak ini panjang lah. Solat hak memang dituntut kita memanjangkan solat tu. Kalau solat maghrib ni memang sehabis-habis pendek sebolehnya. Bukan nak balas dengan orang nak kuliah gorek tu pula. Dah. Kuliah gorek tu orang baru buat sampai ni. Ayat katanya cuma orang panggil apa? Sebab waktu dia tu sempit. Sebab tu baca surah nikah-nikah lah. Tak boleh. Yang banyak kita mengapa Quran lah, jadi ni kita nak panjang gorek. Tak kena.
Orang kata, oh, maghrib surah Al-Baqarah dah. Dah. Oh, isyak. Apa isyak kuliah? Itu jadi salah tu. Salah kedudukan kita saat itu. Melainkan kerana seumpama bid'ah imam bagi puak yang banyak. Tu imam puak banyak ni jenis orang panggil pegangan dia tu tidak pegangan ahli sunnah. Umpamanya lah. Tak? Tapi tak rosak lagi akidah. Maka jemaah serta puak yang sedikit yang imannya tidak bid'ah afdal. Oleh jemaah kata tu guru. Tak? Oleh kadang-kadang dia tak ambil cakna pada ilmu akidah ni, hingga kadang-kadang menjerumuskan diri kepada orang panggil pegangan-pegangan hak terbetul, hingga demo pun ikut sama. Jadi rosaklah. Banyak sekali berlaku zaman sekarang ni kita ni. Atau adalah kita nak mengaji lama, dia nak mengaji cara cepat. Ada mengaji dia cara lama ni, cepat tu cepatlah. Atau adalah jemaah yang sedikit itu pada masjid yang diyakin halal buminya, bumi tanah hak dibina masjid tadi. Jemaah ramai ni orang panggil tak yakin. Apa? Sumber syubhat. Sebab tu orang tu tak sih. Maaf kita kata, kalau kata sumber ekonomi saat ni bercampur dengan hak judi, bercampur dengan hak halal. Dia tak apa nak. Apa? Ya syubhat. Syubhat. Jadi hak ni ada kerja era halal, ada kerja haram. Pasti sponsor. Sponsor tu syubhat tu tak diyakini. Orang kampung ni dia tak ada kerja hak haram, hak halal je. Jadi kalau dia tambah tanah sikit-sikit sorang, orang tu yakin kata halal. Nak dimani hak sana tak yakin halal, tapi sana dengan ekornya. Sini kipas pun oyak. Pun mampu pula. Umpama ni. Tu yang tak amal kan. Lepas tu dengan hak sana, sana masya-Allah. Tapi bumi dia lah ke mana? Diragui sikit ni. Diragui. Maka afdal kita semaya hak tepat sedikit hak diyakini pada binaan masjidnya, pada bumi dia. Hak tu lebih molek ni. Supaya main loteri kau. Ada main loteri benar. Ada. Tak boleh lagi tu. Waktu haram lah loteri ni. Atau harta buat bina masjid. Saat ni bumi dia ni bina. Ada tanah beres dah, tapi hak bina ni orang hak dia bina saat ni tu duit dia tak apa nak cerak ni. Menega tapi hak menipu buat dah, hak betul buat dah. Tu. Orang maklum dia nipu nego apa-apa. Alih. Maka sedikit puak jemaah afdal daripada banyaknya jemaah pada lainnya lain daripada masjid. Maka sedikit puak jemaah afdal daripada banyaknya jemaah pada lainnya lain pada masjid. Dan jikalau adalah imam puak yang sedikit aula dengan jadi imam, kerana seumpama alim. Kerana seumpama alim lah sawab. Katakanlah kita pergi jemaah, tu ayuh tu guru ni tak lama, tapi dia orang alim jadi imam, adalah hadir di sisinya jemaah sedikit yang mana imam dia alim tu aula lebih utama. Sebab tu kita ukuran nak jadi imam ni lain daripada nisbah baca kita kena tengok jugalah pada benda-benda penting. Hak imam tu nak jadi imam tu biar dia tahu berkenaan dengan solat ibadat tu. Hak boleh lagi dia tu orang alim. Untuk guru pula. Itu lebih utama lah. Sebab itulah tanggung mengaji ni hafiz tu utama nombor satu. Sebab syarat nak jadi ulama ni memang kena hafiz. Lepas tu kena mengaji pula.
apa saya tak ada dari ulama tak hafiz. Tak hafiz. Patut hafiz betul lah, bukan hafiz. Tak hafiz. Tak banyak ni. Dia tanya hafiz, alhamdulillah. Bukan hafiz saya ustaz habisnya. Tak boleh juga tu. Nak cara ulama ni kita orang biasa juga gini ni. Ulama tu dia kena hafiz, patut kuasa ilmu dan sebagainya. Tu tidak mustahil lagi tu. Mustahil banyak lagi. Dak hadis kena berapa waktu ribu pula nak kena hafal setengah sanad. Orang lain ni ada Quran pun tak hafiz, bukan tak hafiz, habis bedak. Tu nak jadi mustahil, lagi tak boleh. Jadi utamanya kalau kata kita ikut ulama lebih molek, walaupun tempat dia tu tak ramai orang. Tak biasa. Dan berjemaah pada 3 masjid afdal mutlak. Afdal mutlak tak ada kait. Tak ada katungan kalau gini kalau gitu dak. Semata-mata namanya Masjid Mekah, semata-mata namanya Masjid Nabawi, semata-mata namanya Baitul Maqdis, maka afdal. Ni sebab sabit dak bergandonya ganjaran pahala pada kita solat kepada ketiga-tiga ini masjid. Sabit dah pada hadis Nabi. Jadi afdal saat ni tak kira dah. Sedikit kau ramai kau orang afdal dah. Kalau ramai lebih lagi. Ni agak bila sedikitnya tak ada tempat-tempat hok Mekah Madinah ni. Jadi semaya di Mekah iaitu mana? Maka iaitu 3 tempat afdal mutlaqan ni. Mutlaq lawan bagi qaid lah. Masjid Mekah berapa ratus ganda 100,000 kali ganda lain daripada Masjid Mekah tu 100,000 kali ganda ada ni dia mau ada riwayat Hasan Basrinya ni sehari puasa di Mekah digandakan dengan 100,000 hari. Semaya di Mekah digandakan dengan 100,000 ganda semaya. Sedekah 1 dirham di Mekah digandakan dengan 100,000 dirham. Lepas tu sama lah dengan kebajikan lain digandakan dengan 100,000 ganda Masya Allah. Untung orang ada bekal. Tapi tengok juga lah ikhlas tak ikhlas. Kena tengok juga ni secara zahir kita kata ni. Sebab kemuliaan pada Makkah. Masjid Madinah. Masjid Madinah berapa? 1,000 kali gandaan ni. 1,000 kali gandaan. Masjid Baitul Maqdis 500 kali gandaan. Rasa ada riwayat-riwayat juga ni. Lupa juga. Kerana berganda-ganda pada 3 masjid itu. Ni Masjid Mekah Madinah. Ni. Dan berjemaah tempat sedikit serta mendengar Quran, yakni mendengar kebacaan Quran imam daripada imam afdal daripada tempat jemaah yang banyak yang tiada dapat mendengarkan Quran daripada imam, yakni bacaan Quran. Sebab orang dulu yang tak ada mic, ada besar suara ni tak ada. Jadi kalau nak ramai sangat ke belakang tu tak dengar. Sebab tu dah zaman dulu tu ada membalik dia tu, orang yang menyampaikan suara imam kepada orang yang belakang tak dengar. Sebab tu membalik ni dia orang panggil mari daripada saf yang paling akhir yang mendengar ke suara imam. Kalau 20 saf dengar, saf yang ke-20 tu lah. Dia membuatkan suara bagi nak didengar pula 10 saf lagi ke belakang tu, 20 saf lagi ke belakang tu. Jadi kalau banyak sangat kan 20 saf ke belakang, saf ke 40 pula ada pula nak menyapa pihak belakang pula. Itu dia sebenarnya tugas membaliknya, yang menyampaikan suara imam kepada orang yang tak mendengar ke suara imam. Jadi kalau ramai sangat orang terkadang baca imam surah ke imam ke apa kita tak dengar. Mana boleh dengan kita pergi tempat sedikit, masjid sedikit,
Tapi dengan molek baca email, maka afdal kita tepat hok sedikit hok mendengar ke sekalian baca email daripada masjid hok ramai dengan tak mendengar ke semua baca email. Enggak sampai sekarang ni asal tak berlaku dah, kecuali tak ada api. Ada api pun tak dengar seperti email. Dan harus orang sembahyang seorang niat mengikut imam di tengah sembahyang, dan jika bersalah rakaat kedua-dua, tetapi makruh demikian itu, dan tiada makruh sekiranya makmum niat mufaraqah dengan imam, kerana seumpama berhadas imamnya, maka kebetulan ada imam yang lain, maka niat mengikut ia seorang akan imam yang lain itu, maka tiada makruh. Maka apabila mengikut ia akan imam pada tengah sembahyang, maka wajib muwafaqah. Wallahu a'lam. Pada katanya, dan jika bersalah rakaat kedua-dua, dan harus orang yang sembahyang seorang yang mengikut imam di tengah sembahyang situ nah. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.